Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini untuk subjek ibadah tahun 1, kita akan terus pergi kepada bab yang seterusnya di dalam buku teks ibadah. Okey, sebelum tu kamu boleh ambil dulu buku teks ibadah dan buka muka surat 40. Kita akan baca bersama-sama dengan Ustazah. Okey, kita akan pergi ke bab yang seterusnya iaitu unit yang keempat, air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Sebelum ni kita ada belajar tentang bahagian-bahagian air, iaitu ada 3 jenis air, iaitu yang pertama air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Kemudian air mutanajis, iaitu air yang bercampur dengan najis, dan juga air musyammas, iaitu air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, sekarang kita akan pergi kepada apa dia air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, saya akan bacakan dialog ini, seorang ibu dan juga seorang anak. Yang anak ini bertanyakan kepada ibunya tentang apakah air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, ibunya, Ita, kalau membasuh sayur mesti menggunakan air mutlak. Ita jawab, kenapa mesti air mutlak, ibu? Kemudian ibu berkata, sebab air mutlak sahaja yang suci lagi menyucikan. Kemudian Ita kata apa? Kalau air Milo boleh atau tidak, ibu? Ibu jawab, tidak boleh. Air Milo suci untuk diminum tetapi tidak boleh menyucikan. Dan Ita menjawab apa? Seperti air paip, air hujan dan air laut, ya ibu? Ibu kata apa? Ya, pandai Ita. Sama juga bila kita hendak beristinja, wuduk atau mandi, mesti menggunakan air mutlak. Okey, jadi nak senang faham, air yang menyucikan ini dan tidak menyucikan ialah air ni kita boleh minum, kita boleh buat untuk makan, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti ambil wuduk, mandi wajib ataupun mandi biasa. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya, 41. Okey, dia cakap apa? Tandakan right pada air yang menyucikan dan tandakan pangkah pada air yang tidak menyucikan. Okey, jadi Ustazah akan baca, kamu tanda ya. Ustazah baca, kamu tanda. Okey, air teh, air minum. Air minum ni air suci ke tak? Dia boleh menyucikan ke tidak? Air yang boleh menyucikan atau tidak air teh? Kalau tidak pangkah, kalau ya, kamu tanda right. Okey, kamu buat dia, Ustazah tak bagi tahu jawapan. Kita bincang sama-sama, cuma kamu jawab, Ustazah baca. Okey, yang kedua, air kolah. Air kolah ni, biasa air kolah pernah tengok kan? Dekat tempat kita belajar ada air kolah. Air kolah ni dia menyucikan tak? Boleh tak kita ambil wuduk dengan air kolah? Okey, kalau boleh tanda right, kalau tak boleh tanda pangkah. Kemudian yang seterusnya, air tasik. Air tasik ni ada tak dalam golongan air mutlak? Air tasik. Boleh tak kita berwuduk dengan dia, bersuci dengan air mutlak? Kalau tak boleh, tanda pangkah. Kalau boleh, tanda right. Kemudian yang seterusnya, air musyammas. Air musyammas ni menyucikan tak? Air yang terdedah kepada cahaya matahari ni. Terlalu lama terdedah kepada cahaya matahari sehingga kan dia jadi air panas. Boleh tak kita gunakan dia untuk berwuduk? Boleh tak kita gunakan dia untuk bersuci? Kalau boleh, tanda right. Kalau tak boleh, tanda pangkah. Kemudian, air longkang. Air longkang menyucikan ke tidak? Kalau dia tak boleh menyucikan, tanda pangkah. Kalau dia boleh menyucikan, tanda right. Dan yang terakhir, air terjun. Air terjun, air yang mengalir daripada bukit. Boleh tak kita gunakan dia untuk bersuci? Kalau boleh, tanda right. Kalau tak boleh, tanda pangkah. Okey, kemudian buka muka surat 42, surat sebelah. Okey, kita tengok, kita nak bincang sama-sama juga. Sambil Ustazah baca, sambil kamu tulis ya. Okey, arahannya apa? Berikan contoh air yang boleh menyucikan dan air yang tidak boleh menyucikan. Okey, tengok dulu bawah ni, warna biru, dia ada 2. Yang pertama, air yang boleh menyucikan. Ada 3, 1, 2, 3. Yang kedua, air yang tidak boleh menyucikan. Pun ada 3 juga, 1, 2, 3. Okey, di atas ni pilihan dia. Kamu kena masukkan dalam kotak ni. Kotak yang pertama ni air yang boleh menyucikan. Kotak yang kedua air yang tidak boleh menyucikan. Okey, yang pertama kita tengok bunga yang pertama ni. Air paip. Air paip ni boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Kemudian air kopi, air minum. Boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Air hujan. Boleh menyucikan ataupun tak boleh menyucikan. Air sirap. Air sirap ni apa? Air yang minum tu lah, warna merah tu kan. Boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Air mineral. Air mineral botol tu. Yang air putih tu kan. Boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Kemudian air susu. Air yang kamu minum, air susu yang ibu kamu bancur kat kamu kan. Boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Okey, so masukkan dalam kotak-kotak dia ya. Okey, kemudian kita tengok muka surat 43. Okey, aktiviti juga. Tuliskan sah
pada air yang menyucikan dan tidak sah pada air yang tidak menyucikan. Okey, kalau sah tulis sah, ha. Kalau tak sah untuk buat air suci, tulis tidak sah, ta ya dal qaf, sad dengan ha, tidak sah. Okey. Yang pertama, air kopi. Air yang menyucikan tak? Sah tak untuk disucikan? Kalau sah tulis sah, kalau tidak sah tulis tidak sah. Kemudian air kolah, menyucikan ke tidak? Air tasik. Okey, air tasik. Air musyammas, air yang terdedah kepada cahaya matahari. Kemudian air longkang. Air longkang bawah tanah. Boleh tak guna untuk menyucikan? Sah ke tidak? Dan yang terakhir, air terjun. Air terjun ni sah tak untuk kita buat bersuci dengan air terjun? Okey. So yang mana yang sah tulis sah, yang tidak sah untuk bersuci tulis tidak sah. Atas ni ada contoh sah, tidak sah. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu faham tentang air yang suci tapi tidak menyucikan. Dan kita akan pergi ke tajuk seterusnya selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum.